Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi dalam bab 8, daya dan tekanan. Juga kita masih membincangkan subtopik 8.1, tekanan dalam bendalir. Tapi kali ini kita akan fokus pada prinsip Bernoulli. Okey, pertimbangkan ini adalah satu bekas yang bertutup. Jadi kalau kamu lihat, bendalir dalam bekas ini tidak mengalir. Okey. Didapati paras air adalah sama walaupun bentuk bekas tidak sama. Okey, kemudian ada titik A, B, C dan D. Tekanan di titik A sama dengan B, sama dengan C dan juga sama dengan D. Okey, kemudian kita ada titik W, X, Y dan Z. Tekanan di titik W sama dengan di titik X, di titik Y dan di titik Z. Tetapi tekanan antara A dengan W tidak sama, B dengan X tidak sama dan seterusnya. Faham nah? Okey, ini juga adalah bekas yang bertutup dan sama juga paras air tidak sama. Tekanan antara A, B dan C sama. Tekanan W sama dengan X dan sama dengan Y. Tetapi tekanan antara A dengan W tidak sama, B dengan X tidak sama dan C dengan Y tidak sama. Okey, seterusnya. Okey, sekarang ini adalah bekas yang terbuka dan bendalir ini boleh mengalir. Dia mengalir dari bahagian kiri ini dan keluar melalui bahagian kanan. Bendalir ini sentiasa mengalir seperti air paip. Nah. Okey, apa yang kita dapati bahawa apabila bendalir tersebut mengalir, aras bendalir tidak sama. Cuba kamu tengok, aras dia semakin berkurang. Okey, seterusnya kita tengok prinsip Bernoulli menyatakan bahawa apabila laju bendalir bertambah, maka tekanan bendalir berkurang. Maksud dia bila laju tinggi, tekanan rendah. Okey, kita tengok bendalir dalam bekas yang terbuka, iaitu bendalir boleh mengalir, sentiasa mengalir masuk dan keluar. Okey, di kawasan dalam gambar ini bendalir mengalir dari kiri dan keluar di sebelah kanan. Okey, sebenarnya kita tak nampak kelajuan bendalir, tapi sebenarnya kelajuan bendalir berbeza. Apabila masuk, laju bendalir tidak begitu tinggi, maksudnya bendalir tidak begitu laju. Okey. Tetapi apabila bendalir semakin lama, bendalir semakin laju. Okey. Jadi antara X, Y dan Z, bendalir paling laju di Z. Faham? Dan paling perlahan di X. Okey. Jadi kita tengok di X, laju bendalir paling rendah. Jadi tekanan yang dihasilkan paling tinggi ikut prinsip Bernoulli. Laju tinggi, tekanan rendah, laju rendah, tekanan tinggi. Jadi di sini laju rendah, tekanan tinggi. Jadi bendalir ini boleh naik ke atas dan menekan udara di bahagian sini. Sebab itu kita nampak paras bendalir itu lebih tinggi berbanding yang lain. Okey, seterusnya tengok di Z. Laju bendalir paling tinggi. Jadi tekanan yang dihasilkan oleh bendalir paling rendah. Jadi bendalir ni seolah-olah kalau bahasa kita kata bendalir ni tekan tak kuat. Sebab itu dia rendah saja paras dia. Tekanan udara lebih kuat daripada tekanan bendalir ni. Sebab tu bendalir tak boleh naik tinggi kerana tekanannya rendah. Faham? Kita akan ke slide seterusnya, tapi sebelum tu kita cuba tengok. Ini kalau aliran di bawah ini sama besar. Okey. Dalam slide seterusnya, okey, perhatikan aliran di sini tidak sama besar. Ada kawasan yang sempit
dan ada kawasan yang besar. Okey, untuk gambar rajah ataupun bekas mendalir yang seperti ini, kamu tengok mendalir masuk dari arah kiri dan keluar di sebelah kanan. Okey, antara X dan Z, yang mana lebih laju? Kan saya kata tadi semakin lama semakin laju, jadi antara X dan Z, Z lebih laju. Faham? Okey, tetapi apa terjadi pada Y? Y ini kamu bayangkan mendalir terpaksa berebut masuk ke dalam satu kawasan yang sempit. Okey? Jadi apa yang berlaku pada hal laju? Kita tengok. Okey, antara X dan Z, hal laju di X paling rendah. Okey? Oleh itu, tekanan yang dihasilkan di sini paling tinggi. Jadi, kalau kamu tengok, paras mendalir itu naik tinggi. Okey? Seterusnya, hal laju mendalir paling tinggi di Y, di turus Y. Kenapa? Sebab kawasan Y sempit. Jadi, cecair perlu bergerak dengan laju. Okey. Jadi, tekanan yang dihasilkan paling rendah. Maksudnya dia tak cukup kuat untuk menekan atau menolak udara. Jadi, tekanan yang dihasilkan rendah. Okey. Kerana tekanan yang dihasilkan rendah. Okey, seterusnya kita tengok aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan harian. Kita mulakan dengan bentuk aerofoil sayap kapal terbang. Cuba fokus pada sayap kapal terbang. Okey, gambar yang saya tunjukkan ialah gambar kapal terbang ketika berada di atas landasan dan sedang hendak memecut. Jadi kita fokus pada aerofoil lah, sayap kapal terbang. Ini adalah bentuk aerofoil atau sayap kapal terbang. Okey, dari pandangan sisi lah. Okey, saya lukis satu garisan yang menunjukkan kapal terbang berada pada keadaan mendatar. Okey. Kemudian kita tengok kapal terbang mula berlepas. Okey, nampak kapal terbang telah mula condong ke atas. Okey, saya tengok bentuk aerofoil sayap kapal terbangnya sedikit condong. Okey, nampak? Okey, saya juga akan buat garisan yang menunjukkan sudut ketika kapal terbang berlepas. Sudut ini dipanggil sudut serang. Okey. Seterusnya kita tengok, sebenarnya apabila kapal terbang sedang bergerak ke depan, udara kapal terbang mengalami rintangan udara dan aliran udara adalah seperti yang saya tunjukkan. Okey. Dan kalau kamu perhatikan di kawasan sini, disebabkan bentuk sayap kapal terbang itu aerofoil, udara seolah-olah menuruni sayap kapal terbang. Kalau kita macam kita lah, kalau kita turun satu cerun, kita akan bergerak dengan lebih laju. Jadi udara di bahagian atas ni akan bergerak dengan lebih laju berbanding udara di bahagian bawah. Faham? Okey, apabila udara mengalir dengan laju menuruni ni, mengikut bentuk aerofoil, tekanan udara di bahagian atas ini rendah. Okey, tengok tekanan udara di bahagian bawah ini agak mendatar. Okey, jadi udara mengalir kurang laju. Tekanan udara di bahagian bawah lebih tinggi. Apa jadi apabila tekanan di bawah tinggi? Tekanan akan menyebabkan satu daya angkat, iaitu yang menolak sayap kapal terbang ke atas. Sebab itulah kapal terbang boleh terbang, kerana wujudnya daya angkat akibat perbezaan tekanan. Di bahagian atas tekanan rendah, di bahagian bawah tekanan tinggi. Jadi tekanan yang tinggi di bahagian bawah ni menolak sayap kapal terbang itu ke atas, menyebabkan badan kapal terbang pun terangkat. Okey. Cuba tengok, saya tunjuk juga aliran udara semasa kapal terbang sedang
berada di landasan. Jadi cerun ataupun kecuraman ni kurang lah. Jadi aliran udara laju juga tapi kurang berbanding ketika dia membuat sudut serang. Okey. Okey, kita teruskan dengan penunu Bunsen. Bagaimana penunu Bunsen boleh mengaplikasikan prinsip Bernoulli? Okey, kita tengok. Sebelum penunu Bunsen dinyalakan, lubang udara mesti ditutup untuk menghalang oksigen. Okey. Kemudian barulah kita nyalakan api. Apabila kita tutup lubang udara, api yang dinyalakan berwarna kuning. Api yang kuning kurang berjelaga, jadi dia tidak panas. Okey. Kemudian barulah penunu lubang udara dibuka semula untuk membolehkan oksigen masuk. Apabila lubang udara dibuka semula, nyalaan akan bertukar biru dan lebih panas. Okey, bagaimana oksigen dapat disedut masuk? Okey, kita tengok. Gas mengalir keluar dengan laju dari takungan ke atas. Kita tengok, saya buat animasi, nampak? Gas akan mengalir keluar. Apabila gas mengalir dengan laju, tekanan gas menjadi rendah. Jadi di dalam ini tekanan rendah kerana gas sedang mengalir dengan laju di dalam saluran ini. Okey, faham? Udara di luar yang mengandungi oksigen bertiup perlahan. Kan kalau kita nak guna penunu Bunsen, selalu kita tutup kipas kan supaya tak mengganggu kita punya nyalaan. Jadi udara yang di sekitar penunu Bunsen, di luar penunu Bunsen, bertiup perlahan. Jadi tekanan udara di sekitar penunu Bunsen lebih tinggi. Apabila tekanan udara tinggi, hal ini menyebabkan udara masuk ke dalam lubang udara. Okey. Okey. Apabila udara yang mengandungi oksigen bercampur dengan gas, satu nyalaan biru yang panas dihasilkan. Okey. Seterusnya kita tengok pula helikopter. Kipas bahagian atas yang berputar menghasilkan aliran udara yang laju. Oleh itu, tekanan udara di sekitar kipas di bahagian atas helikopter adalah rendah. Di bahagian bawah helikopter, tekanan laju udara kurang berbanding di bahagian atas. Jadi, tekanan udara di bahagian bawah ini lebih tinggi. Bila tekanan udara tinggi, satu daya angkat terhasil menyebabkan helikopter itu ditolak ke atas. Tekanan yang tinggi menyebabkan helikopter tertolak ke atas. Faham? Jadi ada satu lagi kipas di bahagian ekor helikopter. Kipas belakang ini berfungsi untuk mengimbangkan badan helikopter supaya tidak berputar akibat putaran kipas besar. Okey, kipas helikopter sangat besar. Dia boleh menyebabkan badan helikopter berputar, turut berputar. Jadi untuk elak badan helikopter berputar, satu kipas kecil dipasang pada ekor untuk mengimbangkan badan helikopter. Seterusnya kita tengok drone. Ada drone mempunyai sedikit bilah kipas, ada drone yang mempunyai banyak bilah kipas. Okey, bahagian kipas, apabila bahagian atas kipas di bahagian atas drone berputar, udara mengalir dengan laju di bahagian atas. Jadi tekanan udara menjadi rendah. Di bahagian bawah udara tak ada kipas. Jadi bahagian bawah udara mengalir perlahan. Tekanan udara di bahagian bawah tinggi. Jadi tekanan yang tinggi menolak drone ke atas. Satu daya angkat dihasilkan. Okey, faham nak?
Okey, seterusnya garisan kuning di tepi landasan kereta api. Apabila kereta api sedang bergerak, hal laju udara di sekitar kereta api tinggi. Oleh itu, tekanan udara di sekitar kereta api yang bergerak adalah rendah. Okey, ingat. Hal laju udara di sekitar penumpang pula, terutama di belakang penumpang adalah rendah. Jadi, tekanan udara di sekitar penumpang adalah tinggi, terutama di belakang penumpang. Bimbang jika tekanan yang tinggi di belakang penumpang itu akan menolak penumpang ke arah kereta api yang sedang bergerak. Sebab itu ada garisan kuning, garisan amaran supaya penumpang berdiri di sebelum garisan kuning. Okey, saya rasa itu saja untuk bab 8. Kita dah tamat bab 8 dan kita akan masuk bab 9. Sekian, terima kasih.